Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu sekali lagi dalam perjumpaan kita, iaitu halaqah kita Syoknya Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, Tayyib, tanpa kita melengahkan masa, kita nak terus kepada perbincangan kita hari ini kepada perkataan ghaibah. Di sini perkataan ghaibah. Kalau di sini bahasa Inggeris dia terjemah sebagai doubt. Doubt sini insya-Allah kita akan lihat dalam bahasa Melayu dia sebentar lagi. Dan dia adalah perkataan dia, ayat dia adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey, sebelum kita pergi lanjut, kita bincang sedikitlah. Sayang kalau kita tak bincang. Jadi zalika ni asal perkataan maksud that, di mana isim isyarah lil ba'id, untuk jauh. Kenapa jauh? Sebab nak menunjuk bahawa kalau tafsir Al-Misbah dia kata nak tunjuk bahawa Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bermakna dia bukan ditulis oleh Rasulullah SAW sendiri. Kadang-kadang banyak ada dalam Quran kata hadzal kitab, menunjuk kepada Quran yang kita baca. Tapi kalau nak cerita pasal asal usul, dia datang bukan daripada kita, dia datang daripada Allah SWT. Jauh lah, jadi zalika. Okey, itu juga Alkitab di sini menunjukkan kepada buku itu, merujuk kepada Al-Quran. Itu layaknya Alkitab itu adalah Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey, yang fokus kita hari ini ialah raiba. La raiba, tidak ada keraguan. Jadi raiba ni keraguan lah. Fihi, padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Okey, kita terus lihat rujuk kepada tafsir Al-Misbah. Ma makna ghaibah? Jadi tidak ada keraguan padanya, yakni dia ada bukti-bukti yang rasional, emotional, yakni rasional dan emotional, dan dia menyangkut kebenaran sumber dan kandungannya sangat jelas. Untuk siapa ya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah? Tentu saja kepada orang yang sudi nak buka hati dia, sehingga tak wajar seorang pun ada rasa ragu terhadapnya. Ada juga yang membaca ayat ini dengan berhenti pada perkataan ghaib, ghaib di mana ragu, sehingga memahami ayat ini sebagai larangan ragu. Kita selalu di Malaysia kita baca zalikal kitabul la raiba fihi. Kalau setengah bacaan ada orang berhenti kat ghaib. Kita kena berhenti salah satu, dia nak emphasizekan bahawa ayat ini sebagai larangan ragu. Maka jangan ragu tentang kebenaran yang dikandunginya, dan jangan pula ragu untuk mengamalkan dia. Itu. Jadi kerana dia adalah petunjuk, atau di dalamnya ada petunjuk bagi seluruh manusia. Seperti mana yang dijelaskan surah Al-Fatihah. Walau yang mengambil manfaat, walaupun malangnya yang mengambil manfaat, akhirnya hanya orang yang bertakwa, tetapi hakikatnya dia sebenarnya adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi rugilah apabila kebanyakan manusia, ada manusia yang tidak mahu mengambil petunjuk yang datang daripada Allah. Jadi ragu yang ditunjuk oleh ayat ini bukan hanya dalam erti syak, tetapi syak dan sangka buruk. Itu dia masuk dengan ghaib. Kalau menurut penulis tafsir, dia kata kalau sekadar syak, dia ragu saja yang mendorong seorang untuk berfikir positif. Manakala kita rasa betul ke dia datang daripada Allah, tapi kita kaji-kaji, akhirnya bukti-bukti menunjukkan bahawa dia datang daripada Allah, orang yang sedang mencari, maka itu tidak dilarang. Kerana keraguan semacam itu akan dapat menghantar seseorang menemukan kebenaran dengan syarat hati dia sudi untuk membuka hati untuk kebenaran. Ini jika anda memahami penggalan itu dalam erti larangan. Sementara ulama memahami kata ghaib dalam erti kegelisahan jiwa. Kerana keraguan menimbulkan kegelisahan. Malapetaka ini juga dinamai raib. Malapetaka juga dinamai raib kerana ia juga menimbulkan kegelisahan. Ada juga ulama yang memahami kata raib dalam arti keraguan yang mendekati syak. Dalam erti apa yang dinamai raib adalah satu tingkat keraguan yang belum mencapai tingkat syak. Seperti diketahui kata syak dalam bahasa Arab berarti seimbangnya kedua sisi pembenaran dan penolakan. Jika anda mendengar satu berita, sedang tingkat pembenaran dan penolakan anda seimbang masing-masing 50%, maka ketika itu anda mengalami syak. Nah, bila kata raib difahami sebagai tingkat di bawah syak dan belum mencapainya, maka penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan bahawa Al-Quran ini bukan saja tak wajar disentuh oleh syak yang menjadikan hati atau fikiran seseorang seimbang menyangkut pembenaran dan penolakannya, tetapi mendekati keseimbangan itu pun tak wajar. Maksudnya sekelumit rasa ragu pun tak boleh ada. Itu dia.
Yang itu menunjukkan bahawa perkataan raib itu lebih rendah daripada syak lagi. Syak tu dah 50-50 dah. Raib ni kurang sikit, kurang lagi. Jadi perkataan raib pun Allah tak bagi. Apatah lagi syak. Jadi bahawa ayat ni tidak sepenuhnya membantah atau menolak untuk terjadi sesuatu yang belum sampai tingkat syak, kerana dia bermaksud memberi tempat bagi tanda tanya yang boleh jadi muncul dalam benak tentang sumber dan kandungan Al-Quran. Dengan demikian kata raib memberi tempat bagi iman dalam tahapnya yang pertama. Menurut penulis tafsir ni, kerana iman dalam tahap pertama tidak luput dari sekian banyak tanda-tanda. Sebentar anda akan menemukan penjelasan tentang makna dan hakikat iman. Itu kalau kita baca penjelasan dalam tafsir akan diterangkan seterusnya maksud iman itu sendiri. Sebab tu apabila seorang tu dia kata saya dah beriman, dia belum kata sebenarnya dia belum beriman, dia baru masuk Islam. Sebab dia ada tahap dia. Wallahu alam, demikian kita bincangkan sedikit maksud raib tu. Mudah-mudahan kita faham bahawa apa yang disampaikan oleh penulis tafsir ni menunjukkan bahawa sekelumit rasa ragu yang berniat buruk itu tak sepatutnya ada bagi orang yang benar-benar telah mendapat kebenaran. Wallahu alam, demikian saja, insya-Allah kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel kami. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan sebarkan video ini seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih banyak. Wallahu alam, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.